Hari yang ditunggu telah pun tiba. Bang apa ya? Muhammad Syahid Rusdan, Muhammad Sabriza. Macam tak sangka dapat awal. Ingatkan lambat lagi baru sampai benda lah ni. Let's unbox. Sharif, this is my chair. Is this Sharif's chair or Dada's chair? Yes. Sharif here. Where's Sharif's chair? Okay. Wow. Wow. Just wow. That's wow. What is it? I didn't know. You didn't know? Yeah, I didn't know. You wanna know what is it? I didn't know. Let's go find Caesar. Go find Caesar. Where's Caesar? Be careful. Okay, thank you. Barang yang dinanti-nantikan setelah sekian lama. Tak adalah lama sangat, tapi tak sabar agak lah. Sebabnya bila kita let go benda yang kita dah, kita nak beli benda ni. Sebabkan kita nak beli benda ni, kita kena let go benda tu. So bila dah tak ada benda tu, pisang agak lah. Tak boleh nak imagine lah hidup tanpa iPad. Sebabnya segala benda aku daripada awal career aku, banyaklah benda aku dah memang letak, dah susun dalam iPad tu. So bila dah let go iPad tu, kejap. Sabar. Let them talk first, okay? You do that talk first. Wait. You need to talk to the camera first. Say hi. Assalamualaikum guys, bertemu sekali lagi dalam Buka Kotak dalam sesi unboxing. Kali ni kita ada barang baik. Dari mana ni ah? Malaysia, Kuala Lumpur, EPJ. Nampak packaging yang sangat-sangat meyakinkan. Service alert. Kat atas ni dia dah siap tulis dah. Lithium battery section 2 daripada DHL. Lama dah kita tunggu barang ni untuk sampai. Kasih buka lah. Buka lah. Kasih. Buka lah. Okay, careful, okay. So dangerous. So dangerous, okay. Only Dada can do this, okay. What is it? I didn't know. What is it? Packaging kotak dia saja pun dah memang What is that? I didn't know. Dia bukanlah bubble wrap, tapi dia pack lah, rapat dengan material kotak ni. What is it? I didn't know. I'm do it. You want to do it? Okay. What is it? I didn't know. You still have no idea? What does it look like? Does it look like a food? Yes. A food? Does it look like a nasi? Ayam. Nasi ayam. Sabar je lah. Ready? Ready. Wait, close. What is it? I didn't know. Nasi ayam. Astaghfirullahalazim, nasi ayam koma. Yeah. What is this? Nasi ayam. Syarif, what is this? Nasi ayam. Are you sure? Okay, so basically macam biasalah, packaging Apple tak pernah mengecewakan. See what we have here. Manual. Nanas. Not nice. Okay, sorry Syarif. It's not good. You cannot throw like that, okay? Dada, that's not good. Kepada YouTuber yang lain,
yang buat unboxing jangan baling macam tu, okey? Okey. Macam biasa ada kepala charger satu. Dan kita ada kabel C to C. Rasanya tu saja. Apa tebal-tebal ni dibuat dalam ni? It's not nasi ayam. It's not nasi ayam. Baru sedar ya Syarif. What is it, Syarif? iPad. Wow. Dah buka macam ni baru nampak macam iPad. Wow. M1 iPad Pro 11 inch 512GB selular plus Wi-Fi. Identically masih lagi nampak sama. Tak adalah nak mengatakan nampak beza yang terlampau ketara sebab sebelum ni pun aku pakai 11 inch 3rd gen. Yang obviousnya adalah bahagian kamera lah. Kita boleh nampak dekat kamera ni, which is aku tak rasa aku akan pakai sangat pun 3 kamera ni. Biasanya kalau kita shoot pun kita akan pakai phone. Jarang sebenarnya kita nak shoot pakai iPad. Tapi sebab dah offer di iPad Pro M1 ni untuk ada 3 cam, we'll see how. Aku buat research yang agak lama jugalah before aku upgrade ke M1 punya version ni. Aku memang practice kan nak letak gadget, especially iPad dekat bawah. Aku memang kena letak getah ni. So kalau ikutkan wife aku dah pakai iPad Air 4. Sekarang ni dia tengah pakai ni, menggunakan A14X Bionic. Pada aku ini pun dah cukup memadai sebenarnya untuk buat. Lain macam sikit episod ni, lain macam sabarnya. Wait, cannot touch yet. Aku ambil masa yang agak lama sebenarnya untuk buat research apa model ataupun spek mana yang lebih sesuai untuk aku gunakan, memandangkan before this aku dah pakai 1TB punya storage complete dengan selular plus Wi-Fi. So nak ikut balik model yang sama macam aku purchase before this agak keterlaluan jugalah harganya. Especially dalam keadaan PKP sekarang ni, nak spend that much for iPad, which is aku tahu benda ni memang akan ROI juga kepada aku somehow. Tapi aku try avoid not spend too much on this device. Try cari storage yang agak bersesuaian dengan cara kerja aku. Walaupun aku tahu kalau 1TB memang aku seronok lah. Nak pula kalau buat video editing LumaFusion ada storage yang besar, tak ada hal. Tapi jangan risau sebabkan LumaFusion 3.0 kita dah ada capability untuk edit dari device, edit daripada hard disk. So tak ada masalah untuk invest on low storage. iPad can recognize the unit, okay. Face ID, rotate to portrait. Aku tahu ada perbezaan dari segi RAM, especially kalau 512GB ke bawah ada 8GB RAM, 1TB ke atas baru 16GB RAM. Which is aku dah try tengok, aku dah buat research, aku dah tengok beberapa YouTuber review, tak ada banyak perbezaan. Nak pula mereka yang memang gunakan LumaFusion, diorang yang buat comparison 500 bawah 512 512GB dengan 1TB ke atas. Diorang tengok comparison macam mana dari segi RAM. Ada banyak beza ke 8GB dengan 16GB RAM ni? Dan memang tak ada, especially bila gunakan LumaFusion, diorang export video dari LumaFusion. Tengok siapa yang export settle dulu. Yang 8GB surprisingly settle export dulu. Wow, okay. So that was almost identical, but the 8GB model actually was about 2 seconds faster. We have 57 seconds compared to 59 seconds for this project. Yang rajin buka tab banyak-banyak, yang buka apps macam-macam apps, yang malas nak tutup apps lah, senang cerita. Kepada mereka yang malas nak tutup apps, mungkin 8GB ni punya performance boleh nampak beza dia lah. Tapi kalau macam aku, usually kalau aku guna LumaFusion, memang aku takkan buka benda yang lain kecuali Notion. Notion sebabnya aku nak ambil notes kat situ, dan mungkin aku akan buka YouTube. So tak banyak lah dari segi tab yang aku buka.
Aku rasa 12.9 inch ni lebih sesuai kepada mereka yang mungkin tak ada MacBook, yang mungkin tak ada iMac, yang memang harapkan semua benda dibuat di dalam iPad 12.9 inch tu, then itu might be a good choice. Sebabnya yalah, basically that's all you got. That's all you have lah untuk nak guna for editing ke, nak guna for browsing, nak guna for taking notes. So semua benda kat situ, then go ahead. Tapi kalau macam aku tak adalah nak kata solely akan gunakan iPad untuk buat editing. Tak, aku prefer juga untuk gunakan mesin iMac dan juga PC dekat belakang. Especially aku dah custom. So performance wise, untuk editing solely untuk buat kerja-kerja yang agak heavy, aku still akan gunakan PC. So aku memang nak treat iPad sebagai aku punya travel go to. Macam mana dalam soal cakap? Kalau melibatkan travelling, buat kerja sepanjang travel, aku memang prefer gunakan iPad lah. Sebabnya dari segi sizing, 11 inch pada aku dah nice untuk dipegang. Nak pula tangan aku boleh sampai. Kalau 12.9 inch tu aku dapat rasa macam terlampau besar. So tak sesuai lah untuk aku, dan aku memang prefer untuk gunakan 11 inch. Again, my main focus here kalau nak beli iPad, utamakan pada storage. Dan satu benda lagi yang aku utamakan adalah selular. Aku prefer untuk, let's say kalau nak transfer anything, malas nak buka wifi, malas nak cari wifi, aku nak terus straight away menggunakan iPad untuk terus hantar email, upload media ke Notion ke apa-apa saja, nak upload video ke YouTube saja pun aku prefer untuk gunakan data dari iPad. So disebabkan itulah aku utamakan selular plus wifi punya function rather than size 12.9 inch ke ataupun storage yang besar. Storage adalah my first priority, itu paling utama sekali. Aku utamakan storage, dan ini happens to be 512GB, which is aku rasa good enough untuk aku. Sebabnya kalau 128, 256 mungkin agak masalah di kemudian hari untuk dari segi storage. Setup later ni, don't shine. True tone display. Welcome to iPad. Wow. Sizing wise macam aku cakap, 11 inch pada aku sudah memadai. Tengok dari segi physical wise tak ada perbezaan yang agak ketara, kecuali aku perasan Air 4 punya speaker lebih banyak berbanding dengan iPad Pro M1 ni. Satu lagi perbezaan yang ketara dalam iPad adalah LED display. Antara beberapa YouTuber yang aku sempat tengok review diorang, Ali Abdal, dia buat comparison between 12.9 inch dengan 11 inch. Macam mana dari segi perbezaan OLED display yang dikatakan hanya ada pada 12.9 inch ke ataupun 1TB above. Aku tak pasti, tapi perbezaan yang tak nampak sangat ketara pun antara dua-dua tu kalau tengok side by side. Honestly, if I didn't look at them side by side, I wouldn't really notice that this screen is noticeably better than the screen that I would expect to see on an iPad. So, pada aku itu tak menjadikan satu isu lah. As long, nak pula, somehow aku akan pakai screen protector. Especially aku looking forward lah untuk pakai Paperlike punya screen protector. Dia orang kata dapat feel macam tulis atas paper. So aku teringin nak try itu, tengok macam mana rasa dia. Dalam Shopee ada kot. And they look exactly identical. So even though this one's rated up to 1600 nits compared to 600, which is a massive difference, in reality the brightness is the same, and Apple actually says that in their fine print. Apa yang aku currently ada sekarang ni aku pakai je balik, especially ni Magic Keyboard ni. Antara yang the best juga untuk digunakan bersama iPad korang. So mungkin, yelah betul lah agak pricey sikit, tapi dari segi performance wise, typing feel dia memang seronok dan dapat feel macam pakai keyboard lah. Dan aku ada Apple Pencil. So aksesori yang lain ni korang boleh invest kemudian. Pada aku yang utama sekarang ni adalah untuk dapatkan iPad dulu. Sebabnya dengan iPad korang akan explore slowly apa benda lagi yang mampu dibuat dengan menggunakan iPad. Dan basically from there korang boleh tahu potential yang korang ada dengan menggunakan iPad. Apa lagi yang korang boleh achieve.
Aku berterima kasih kepada grup Mac User di Facebook kerana memberi tips di mana anda kalau nak beli iPad boleh dapatkan dengan harga education price direct ke website Apple under education. So memang aku nampak perbezaan yang sangat ketara dari segi harga dekat mesin ke dekat mana-mana outlet reseller dekat Malaysia ni. Nak compare tu beli dengan direct di Apple under education price tu pula memang banyak beza. So aku tak cakap banyak, aku terus add to cart. Aku dah decide memang aku nak go for 512GB at the moment, cukup insyaAllah. Nak pula LumaFusion dah boleh buat external editing, external drive editing, which is aku boleh gunakan storage untuk aku buat editing video. So tak ada masalah, no issue harapnya with storage. Aku boleh anytime nak guna hard disk boleh, tak nak guna hard disk pun aku boleh susun. Obviously aku upgrade ke M1 ni bukan sebab nak follow trend ataupun yelah semua orang duk pakai M1, aku pun nak pakai M1. Tak, tapi lebih ke arah disebabkan before this pun aku pakai 2018 punya 3rd gen. Tapi disebabkan storage dia 1TB cellular plus wifi pula, a bit tough sebenarnya aku nak let go iPad tu. Aku dah selesa. Tapi mengenangkan nampak ada orang buat comparison between M1 chip, especially M1 chip lah. This is basically my very first M1 chip punya barang lah, punya gadget yang menggunakan M1 chip. Aku tak decide lagi lah untuk invest on MacBook ke, Mac mini ke, iMac ke, tak ada lagi. So far iPad sudah memadai untuk aku hasilkan video-video di YouTube ataupun ada some client yang aku mungkin akan gunakan LumaFusion di iPad ni. Dan obviously antara main reason juga adalah sebabkan aku buat training menggunakan LumaFusion, aku buat workshop. Bengkel menggunakan LumaFusion untuk buat video editing. Boleh follow Instagram Cine Malaysia Academy untuk tengok hasil-hasil kerja yang kami buat selama ni sebelum ini, di mana kami menganjurkan sebuah bengkel dan bengkel tu disokong oleh Finas dan Prisma serta berkolaborasi dengan pihak LumaTouch, official account of LumaFusion. So sangat berbesar hati dan aku looking forward sebenarnya untuk hasilkan lebih banyak workshop di masa akan datang. Sebab tu aku rasa dah about time untuk aku upgrade ke something yang mungkin a bit high dari segi performance. Kita tak try lagi, tak tahu lagi macam mana dari segi performance. Tapi looking at the specs, looking at the review yang kita dah tengok kat YouTube, banyak dah YouTuber yang buat review macam mana M1 punya chip ni punya performance. Rasanya itu saja untuk video buka kotak iPad Pro M1 512GB cellular plus wifi untuk minggu ini. Kepada mereka yang nak beli iPad, invest sekarang kerana ini adalah gadget yang sangat-sangat membantu, especially kepada mereka yang mungkin ke arah content creations. iPad Pro sangat memudahkan lah dari segi urusan anda sebagai content creator untuk hasilkan content, untuk banyak features dalam iPad ni yang kita tak habis explore lagi sebenarnya. Aku sendiri pun banyak apps-apps yang aku tak habis explore dan looking forward sebenarnya untuk belajar lagi in the future. Kita jumpa lagi dalam next video di mana kita akan unbox beberapa, kita akan buka kotak beberapa item-item menarik lagi untuk anda gunakan sepanjang karier. Akhir kata daripada aku, kekal relevan di alam maya, teruskan berkarya. Assalamualaikum. So Mama. I love you. iPad. Later Mama come. Later Dada show to Mama. Okay. Okay. Mama dia nak tunjuk iPad kat awak. Saya tak habis record lagi ni. So basically Have you